wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa pada pagi ini dalam majlis baca kitab kita. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita, ampunkan dosa kita, meridai kita. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sebelum kita mula baca kitab, kita nafsu ada 7 tingkatan ya. Semua semula jadi dalam diri kita. Paling rendah itu nafsul ammarah. Nafsul ammarah ni dia suka pada benda-benda yang itu secara natural, secara semula jadi. Nafsul ammarah. Kalau benda yang kalau nak dia sendiri nak dibikin, mesti dia nak bikin benda yang salah, yang menyalahi. Kalau benda-benda yang baik, mesti dia tidak begitu minat. Itu nafsul ammarah. Tengok anak kita masih kecil, kalau kita kasih barang, dia ambil tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kiri, itu nafsul ammarah. Dia kalau masuk rumah, kita tengok, masuk kaki kiri. Dia kalau masuk toilet, dia masuk kaki kanan. Itu nafsul ammarah. Dia suka benda yang menyalahi. Jadi nafsu, kita kena menyalahi nafsu baru betul. Nafsul ammarah, kalau nak buat ibadat, lihat, malas. Nak kena dorong. Nak kena dorong baru buat ibadat. Dan kalau buat maksiat, suka seronok, nak kena bendung. Dia tak buat maksiat. Itu nafsul ammarah. Nanti kita akan bincang. Ya. Kemudian nafsu itu kalau kita dah belajar hukum, kita dah belajar agama, kita dah tahu halal haram, boleh tak boleh, Allah murka ataupun tidak, kita masih terbuat juga, tetapi kita masih dah mula mencela diri kita. Dahulu kalau kita buat sesuatu, wah puas hati. Sekarang bahkan kalau kita dah terbuat sesuatu yang mengingkari hukum Allah, melanggar hukum Allah, kita akan merasa wah cemas hati. Berbeza. Itu nafsul lawamah namanya. Nafsu yang mencela. Nafsu yang mencela, nafsul lawamah, nafsu yang mencela. Dan ini perlu dipupuk terus. Dia cela. Berbeza nanti keadaannya. Kemudian apabila dia sudah cela akan sifat ini sendiri, akan kejelekannya gitu, Allah makin bukakan dia aib di dirinya, maka dia akan mula cari jalan macam mana nak mengatasi ini. Itu namanya nafsul mulhamah. Nafsu yang diberi ilham. Nafsu yang diberi ilham, dapat ilham macam mana nak mengatasi. Pada waktu-waktu yang dia patutnya pergi tempat yang bukan-bukan, dia tahan tukar, dia pergi daftar untuk belajar kuliah umpamanya, ya. Wangnya yang dia peruntukkan untuk pergi bikin kerja bukan-bukan, dia tahan, infakkan. Dia biasa, wah kalau tiap-tiap bulan dapat gajinya sekian, mesti ada berapa sebahagiannya tu dah dia cegakan untuk bikin bukan-bukan lah. Itu namanya apa. Kemudian apabila nafsunya sudah cari ilham, wang peruntukan itu dihabiskan untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Didermakan ke, digunakan untuk ziarah orang salih ke, ataupun apa-apalah saja benda yang manfaat. Jadi duitnya untuk belanja untuk bukan-bukan dah tak ada. Itu namanya nafsul mulhamah. Kalau dulu bujangan masih bikin benda, suka bikin bukan-bukan, dia cari kahwin, cari isteri yang baik. Itu namanya nafsul mulhamah. Cari ilham macam mana nak mengatasi akan masalah ini. Dapat ilham, dia punya ibadat dah mula makin senang, makin mudah. Maksiat dah makin renggang. Sampai satu peringkat dia terbalik daripada nafsul ammarah. Iaitu apa? Kalau buat ibadat seronok, rindu, gembira, tunggu, cari peluang. Tapi kalau buat maksiat, elakkan, jauh, tak senang, duka cita, menyesal. Itu nafsunya nafsu sudah mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah inilah yang serendah-rendah nafsu yang patut setiap insan ada. Nafsu mutmainnah inilah serendah-rendah nafsu yang ditegur sapa oleh Allah Ta'ala lepas mati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diridai. Ya, baik. Nafsu yang tenang. Kalau buat ibadat, mudah. Tapi orang ini, dia punya, yang nama kita punya graf nafsu kita, bukan boleh terus naik gitu, bukan tau. Daripada nafsul ammarah, nak naik nafsul lawamah, makin jatuh. Kalau dulu minum arak 1 botol, 1 minggu, sekarang, masa tengah nak proses naik tu, makin banyak. Makin minum satu minggu, makin 3 botol. Kalau dulu makan rasuahnya 1 minggu, taruhlah sampai 300. Kalau makin dia nak elak, makin nak cuba nak lawan, makin rasuahnya makin satu minggu makan 500 umpamanya. Kalau bagi orang yang makan rasuah 500 pun sanggup ambil rasuah, itu ketulan api neraka. Orang sebutir api neraka pun tak berani, kau sampai 500 ketulan api neraka ditelan dalam perut. Na'udzubillah. Tak adalah saya tak telan, saya tak makan, saya cuma beli baju. Ya bagus, nanti kau buat selimut, itu api neraka. Allah, ya. Baik.
nafsul mutmainnah, buat ibadat dia tenteram, dia jiwa dia makin seronok. Dalam waktu gini yang dia naik jatuhnya makin bawah. Tetapi beza buat maksiat dengan nafsul amarah dengan buat maksiat dengan nafsul yang selain amarah berbeza. Nanti kita akan tengok ya. Maka dari itu dia naik, jatuhnya makin bawah tapi naik. Tapi kalau dulu dia kat bawah saja, tapi tak naik langsung. Rendah sekali. Kadang-kadang di bawah paras ya. Tapi kalau dia dah lawan-lawan makin gejolak, tapi ada naiknya. Sikit naiknya pun jadilah jatuh makin bawah lagi daripada dahulu. Itu yang buat orang nanti aku dulu jahat, sekarang makin nak ibadat kok makin jahat. Itu namanya kalau orang bilang gitu, kita bilang apa? Itu tanda ibadat awak, tanda usaha awak tu ada kesan. Kenapa? Dicemburui oleh syaitan dan dicemburui oleh hawa nafsu. Sebab tu dia lawan, dia fight. Maka ini punya cara yang kalau awak lawan, dia lebih tinggi lagi nanti. Nanti sampailah dia punya naik, turun jauh, naik lagi sikit, naik sampai dia dah boleh maintain, dia boleh naik sikit lagi, sampai dia punya naik sekarang dia punya jatuh bangun dia dah peringkat atas pulanya. Dulu di bawah, ke bawah paras, sekarang dia boleh naik atas. Sampailah dekat atas dah mula tenang, tak banyak jatuhnya. Sekali-sekali jatuh yang bawah. Tapi lekas dapat naik balik dan tenang balik, dah maintain nafsunya dah gini. Itu namanya nafsul mutmainnah. Dan apabila dalam peringkat ini, sekarang dia sudah bersedia untuk dinaikkan pada peringkat tinggi lagi. Pada ketika inilah dia akan diuji dengan berbagai-bagai ujian. Orang kalau dah mula nak ibadat pada Allah Ta'ala, dah mula kentang sembahyangnya, dah mula tekun datang kuliahnya, dah mula rajin khidmatnya, dah mula tinggalkan kegiatan yang bukan-bukannya, nanti diuji oleh Allah. Pasti datang ujian yang besar. Nafsu baik ibaratlah kalau dulu budak ambil sekolah belajar diploma sama budak ambil SPM, kan beza. Budak diploma punya ujian lagi besar lagi. Pasal apa? Dia lulus boleh naik degree. Budak SPM rendah lagi sikit. Sekarang dia sudah bersedia untuk diuji dengan ujian lebih tinggi. Kenapa? Ada kedudukan tahap lebih tinggi lagi menanti. Ketika ini dia akan diuji oleh Allah. Dah okey-okey, isteri buat hal. Dah okey-okey, suami buat hal. Dah okey-okey, tiba-tiba anak sakit, kena kanser, na'udzubillah. Dah okey-okey, tahu-tahu maknya bising. Kau ni tak jaga mak, kau ni tak begini, kau ni tak begini. Dah okey-okey, bapaknya bilang, kau ni asyik kuliah sajalah, buang-buang masa tak begini gitu. Kau ni taksub lah dengan ustaz kau. Aduh, dah mula ada macam-macam. Dah okey-okey, tiba-tiba bisnesnya bankrupt. Dah okey-okey, tahu-tahu bercerai. Dah okey-okey, tahu-tahu macam-macam lah ujiannya yang mendatang. Macam-macam ujian mendatang. Dia tekun, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, kau buat apa pun, ya Allah, aku mohon terus ibadat. Dia tekun, dia atasi. Dan dia dengan penuh redha, naiklah dia jadi nafsul radiyah. Susah nak sampai nafsu ini. Nafsu yang redha, Tuhan bikin apa semua, dadanya lapang saja. Dadanya lapang dan terima saja. Dan ketika ini dilawan, diuji lagi teruk lagi payah lagi. Maka dia terus redha. Ketika ini Allah pula redha pada dia, namanya nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah tinggi sekali ya. Di ketika ini dia kalau buat dosa, dia kalau buat benda-benda salah, orang kalau buat amal dengan nafsul amarah, kadang-kadang berdosa. Sebab kalau masih ada riak. Tapi orang sudah nafsul mardiyah, kalau kadang-kadang dia terbuat benda silap, tetapi benda itu memang silap, memang dosa, tapi makin mendekatkan dia pada Allah. Seorang jumpa sama Rasulullah, ya Rasulullah, bantu aku, ya Allah Rasulullah, aku masih melakukan dosa. Nabi bilang, kau diberi dosa, tapi kau dipelihara daripada yang lebih besar daripada dosa. Dia kata apa? Ujub. Ujub kan lebih besar lagi, lebih bahaya lagi. Sebab itu dicacatkan Allah Ta'ala sedikit. Ya. Dicacatkan Allah Ta'ala sedikit. Bahkan kenapa? Allah sudah redha sama dia. Dia bikin apa, makin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kita akan bincang. Yang penghabisan paling tinggi ialah nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Tidaklah apa yang dia suka secara sukarela, kecuali itulah yang Allah Ta'ala suka. Tidaklah dia benci dan dia jijik. Semuanya, itulah yang Allah Ta'ala benci. Dan tidaklah apa yang Allah Ta'ala suka, itu pula menjadi seronok dia. Dan tidaklah apa yang Allah Ta'ala benci, itu yang menjadi tak sukanya dia.
Ini sudah nafsu sempurna, ini sudah nafsu pada wali-wali yang tinggi-tinggi, sampailah pada nabi-nabi dan rasul-rasul sempurna secocok belaka. Jadilah mereka tu maksum, tidak dosa kalau pada nabi-nabi. Dan kalau wali-wali jadilah mereka tu mahfuz, terpelihara. Mereka tidak maksum tapi mereka terpelihara, ya. Tinggilah peringkat itu. Kita nak bincang di sini tuan-tuan sekalian. Perlu meningkatkan nafsu-nafsu kita ini kepada yang lebih baik. Terbuat dosa dengan nafsu amarah, dengan terbuat dosa, berbuat dosa dengan nafsu amarah, dengan terbuat dosa dengan nafsu selain amarah, lain. Tak sama. Buat dosa dengan nafsu amarah, seronok, gembira, puas hati, derhaka, zahir dan batin. Amarahnya itu batin. Terbuat dosa dengan nafsu selain amarah, sudah lawamah, sudah mulhamah, kadang sudah mutmainnah terbuat dosa, lain. Buat dosa tapi tak enak, buat dosa tapi rasa jijik, buat dosa sambil lawan. Dulu buat dosa sambil seronok, sekarang buat dosa sambil lawan, sambil struggle nak lepas daripada dosa itu. Tak rela dirangkul oleh dosa itu, ya. Lain. Dia punya attitude lain. Attitude dia lain, sikap dia lain terhadap dosa, ya. Jadi membuat dosa, berbuat dosa dengan nafsu amarah lain, terbuat dosa dengan nafsu selain amarah lain. Begitu juga kalau buat amal. Buat amal, tapi dengan nafsu amarah lain. Buat amal dengan nafsu selain amarah lain. Meninggalkan dosa dengan nafsu amarah lain. Meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah lain. Berbuat dosa dengan nafsu amarah lain, berbuat dosa dengan nafsu selain amarah lain. Buat amal dengan nafsu amarah lain, buat amal dengan nafsu selain amarah lain. Meninggalkan dosa dengan nafsu amarah lain, meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah lain. Semuanya lain belaka, ya. Buat amal dengan nafsu amarah, kadang-kadang bahkan tambah murka Allah Ta'ala. Bukan makin dekat makin jauh. Itu yang Nabi bilang, orang kalau tambah ilmu, tak tambah dekat pada Allah Ta'ala, bahkan dia tambah, yang bertambah hanya kejauhan saja. Begitu. Begitu yang Nabi bilang, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atash. Berapa ramai yang puasa, tak hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu yang Nabi mengatakan, haji, yang berapa banyak orang pergi haji tapi hajinya ditolak oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu. Itu kerana buat dengan nafsu amarah. Buat amal, tapi kenapa kok ditolak? Kan dah beramal. Itu kau bilang amal. Kerana nafsunya masih amarah, jiwanya tu masih jelek, masih melakukan dosa, masih dengan tidak sepenuh ikhlas. Masih nak tunjuk orang, masih rasa bangga diri. Sebab kalau nafsu amarah tu masih kotor, maka segala sifat-sifat jelek tu akan hinggap pada amalan dia. Pasal nafsunya sendiri masih kotor. Alas yang menzahirkan amal tu, hatinya itu masih kotor. Maka sambil dia beramal masih datang, boleh amalannya tu masih boleh dihinggap benda-benda yang merosakkan. Ujub masih boleh datang, riak masih boleh datang, takabur masih boleh datang. Na'udzubillah. Itu kalau beramal dengan nafsul amarah. Beramal dengan nafsu selain amarah, nafsul lawamah, mulhamah, apatah lagi mutmainnah, radiyah dan seterusnya, lain. Kenapa? Dia kalau buat gini yang dipandang Allah. Dia kalau buat gini dia pandang Allah, dia tak pandang orang. Apabila lebih tinggi lagi, dia buat apa semua, dia bukan hanya tak pandang orang, dia tak pandang diri dia pun yang buat, dia pandang Allah saja yang buat. Allah semua tu naik. Buat apa gitu semua tak ada kerana manusia, tidak ada kerana siapa sekalipun. Sebab itu kalau dia amal walau sedikit pun hasil. Dia amal walau sedikit sekalipun hasil. Kenapa? Direct kerana Allah, kepada Allah, untuk Allah, demi Allah, semuanya. Tinggi sekali. Buat amal dengan nafsu selain amarah. Lebih tinggi lagi. Sikit amalnya, pahalanya lebih besar. Sebab itu orang dah berkahwin, pahalanya, sembahyangnya 70 kali ganda dengan orang bujang. 2 rakaat. Kenapa? Nafsunya dah terlebih jauh daripada amarahnya, dah lebih tertekan terhadap nafsu syahwatnya itu banyak dah terpelihara. Sebab itu pahalanya boleh sampai lebih lagi, tidak gelora nafsunya, ya. Baik, itu nafsu itu membuat amal dengan nafsu amarah. Jadi kalau nafsu kau belum amarah, masih kalau tengok TV sewenang-wenangnya, segala gambang kau tengok, laki-laki perempuan berlakon pun kau tengok, orang berjoget pun kau tengok, kemudian kau datanglah kuliah, kau datang apa? Tak ada kesan. Terus dibentis oleh setan, jatuh balik, tersungkur balik. Beramal dengan nafsu amarah tak ada kesan. Habis nak amal juga tak? Amal dan lawan terus, ya. Amal dengan nafsu selain amarah sangat berkesan.
Sikit. Sebab itu ulama mengatakan, dalam kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, sedikit amal beserta bersih diri daripada dosa, itu jauh lebih baik daripada banyak amal tapi dengan beriringan dosa. Itu lebih baik. Kalau sedikit amal tapi tak ada dosa, boleh naik, meningkat. Itulah. Dan kita bilang tadi, meninggalkan dosa dengan nafsul amarah, meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah. Dah senantiasa buat dosa, dah buat dosa. Nafsunya masih doyan lagi buat maksiat. Nafsunya kalau maksiat masih suka lagi. Tapi dipaksa-paksakan juga, dapat tinggal. Sama meninggalkan maksiat dengan nafsu selain amarah, lain. Kalau meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan yang ditegah dengan nafsul amarah, sangat tak kuat. Kadang-kadang kau punya tinggalkan maksiat tu pun kadang ada riak. Kenapa? Ada bagi pos, sebab itu tak berani nak pergi bukan tempat bukan-bukan. Kenapa? Biar konon-konon alim-alim kucing, kita bilang. Dia punya tinggalkan maksiat pun kerana Allah Ta'ala semata-mata. Dan dia punya tinggalkan maksiat, tapi masih ada apa lagi? Masih ada dendam. Dalam hatinya masih ada rindu dendam nak buat. Masih ada giannya masih. Dah 3 bulan tak buat benda ni. Dah 3 bulan tak buat benda ni. Bila nak buat? Bila nak buat? Masih ada nak begitu lagi. Masih ada nak buat begitu lagi. Masalah nafsunya masih amarah. Cuma dosanya tak ada. Tapi yang jadi pemangkin dosanya masih ada. Masih terdorong tak? Ya masih terdorong. Tinggal tunggu peluang aja, jatuh lagi. Jadi pumpung tengah tak buat dosa, baik kau tukar daripada nafsu selain amarah. Rela untuk tak buat dosa. Jadi apabila meninggalkan dosa, kalau masih nafsunya masih amarah, tak rela meninggalkan dosa. Tu mulalah mengaruk dengan anak isteri. Mula mengaruk dengan anak isteri. Tak dapat apa yang dihendak, tak dapat apa yang biasa memuaskan dia. Dia mengaruk dia lah. Jadi dia punya stres dia tu terkeluar ke office. Dia ni kenapa ni? Sekarang asyik bad mood aja ni. Dia ni kenapa ni? Begini-begini ni. Tabiat dia terkekang. Dan dia tak rela. Jadi meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa dengan nafsu masih amarah, membuat dia tak rela meninggalkan dosa. Membuat dia masih kepingin nak buat dosa. Membuat dia masih rasa kepingin nak buat dosa. Masih membuat dia tidak menyesal terhadap dosa. Dan ditakuti segera kembali pada dosa. Sebab apa? Bibit-bibitnya masih ada lagi. Masih aktif dalam dirinya. Iaitu nafsu. Dia buat sama dengan nafsu. Maka nafsunya masih ada lagi. Ditakuti. Meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah, lain. Rela. Bahkan jijik pandang dosa. Bahkan takut. Kalau kembali lagi. Dia punya takut nak kembali lagi. Dia punya jijik nak kembali lagi. Itu membuat dia tak kembali lagi. Itu membuat dia tidak kembali lagi. Dan dia rela dan dia syukur. Dia tak rasa tertekan. Bahkan dia rasa gembira tak buat maksiat lagi. Alhamdulillah, aku dah tinggalkan maksiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membuat aku dapat meninggalkan segala kegiatan yang jelek-jelek dan jijik-jijik itu. Dia akan dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi nafsu perlu ditingkatkan, tuan-tuan sekalian. Nafsu perlu ditingkatkan, dinaikkan. Carilah jalan macam mana. Hadir kuliah-kuliah tu dah tentu. Jumpa orang saleh, selalu tatap wajah. Nanti minggu depan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus datang. Saya besok masuk Singapura 1 minggu. Ada urusan pasport. Urusan pasport. Jadi saya masuk besok. Nanti insya-Allah lepas minggu baru saya pulang. Jadi kuliah-kuliah kita ditangguhkan. Habib patut datang di rumah kita hari Selasa. Akan datang ni. Tetapi nak datang ziarah sini ulama besar Hadramut. Dia tuan-tuan datang ya. Nanti kita bikin acara, tanya kawan-kawan bila tengok kalau ada orang saleh-saleh datang, tengok ada kiai-kiai datang, tengok mukanya selalu menazrah kepada wajah orang saleh tu, pandang muka dia mengingatkan Allah Taala. Kita dipandang oleh dia tu, namanya nazrah, mencairkan segala sifat-sifat jelek kita. Cara-caranya nak naikkan daripada nafsul amarah kepada tinggi-tinggi itu ialah hadir majlis-majlis ilmu, ingat pesanan Allah, ingat larangan Allah, ingat ancaman Allah, ingat janji-janji Allah. Selalu duduk dalam majlis-majlis orang-orang saleh, majlis duduk orang-orang saleh, pandang orang-orang saleh, dipandang oleh orang saleh. Apatah lagi kalau bertahap wali Allah. Yang nama wali masih ada ya, jangan kita sangka bahawa wali tu dah dekat dalam hutan, rambutnya begini, janggutnya panjang. Kita toleh atau ternampak dia pegang tongkat. Wahai anakku. Itu tu namanya Datuk Pendeta. Kau cerita-cerita hang tuah dululah. Begitu ya. Takkan wali aja gitu. Kadang wali-wali di mana pun boleh ada. Kalau dah orang-orang awam ada kemungkinan jadi wali. Ni kan pula orang-orang alim. Ya tuan-tuan ya. Hadir.
Jadi dia dia datang juga mampir rumah kita, masuk minta dia baca Fatihah, tapi insya-Allah dia akan mampir rumah saya dekat Singapura hari Jumaat. Lepas main Jumaat dia akan mampir rumah. Allah dapat itu guru kami. Dia yang saya kan datang ke Batu Pahat ni awal mula alamatnya mimpi bulan-bulan Ramadan, mimpi ke Batu Pahat. Anta Batu Hajar ila Batu Fahad. Mimpi pertamanya, mimpi kedua, mimpi ketiga dan itu. Saya naik pening. Saya tanya sama dia guru kita kok muda, orang ni lagi muda pada kita. Dia tuju datang ambil mimpi. Kau kena, sana tempat kau ada tugasan di sana. Kau perlu pergi sana. Kalau pergi sana. Dia sebutkan begini. Kalau kau tak dapat pergi pun kau paling tidak ambil berat dengan Batu Pahat. Ada tugasan kau di situ. Kau kena rondingkan perkara ini dengan Habib Umar. Macam mana nak Habib Umar tu bukan mudah. Nak jumpa Habib Umar tu, kalau cakap bual-bual gitu aja bolehlah, tapi sambil jalan, sambil lepas sembahyang. Kalau nak duduk meeting, sebaiknya ambil nombor 3 minggu. 3 minggu dapat habis. Macam mana ya nak tanya Habib Umar ni? Segan kita. Sebab baru orang Shah Alam datang jumpa Habib Umar. Minta Abu Zaki balik sini. Jaga dia punya tempat center dia di sana. Ada di mana tempatnya? Di manalah dia, Shah Alam ke di mana begitu. Habib Umar tak kasih. Dah kita nak kau di sini. Ini sekadar mimpi aja kan. Macam mana cakap? Besok jumpa pembantunya Habib Umar. Pak Haji, Habib panggil datang rumah. Datang rumah, Habib bilang, Abu Zaki kau pergi Batu Pahat je. Sama pula. Kita belum khabar dengan dia. Kau pergi Batu Pahat, buka kitab begini. Allah, sama. Begitu. Terus tengok duit cukup-cukupan. Tambang pergi aja, tambang balik pun tak ada. 7 tahun dekat sini. Dah lepas 3 tahun dah, bukan tak kerasan lah, tak kerasan Batu Pahat begini punya indah, begini punya elok dengan tuan-tuan semua lagi. Cuma kangen sangat nak balik sana. Lepas 3 tahun nak balik. Lagi Habib-Habib banyak meninggal. Kasih tahu sama anak muftinya datang sini. Dengan datang sini, Habib aku nak balik lah. Aku dah habis sini. Tu dia punya pasal lah. Kau tak boleh. Dia diam aja. Selang berapa hari dia jumpa saya dekat KL. Dia bilang, kau punya cakap tu aku tanya bapak aku. Bapaknya mufti. Tak boleh Abu Zaki, tak boleh balik. Dia ada tugasan. Dia buat sini. Tapi dia masih tetap dikira sebagai orang tarim. Kerana dia buat kerja sana. Begitu. Ini kita dah pasport dah nak clear dah apa semula. Jadi tuan-tuan kalau nak jumpa dia nanti besok kalau dia datang tengok mukanya ngadap. Itu cara nak jumpa orang-orang soleh. Nak jumpa orang soleh ngadap. Nak meningkatkan nafsu, jumpa orang soleh ngadap. Dia scan kita, dia x-ray kita. Kalau boleh datang awal-awal, kalau ambil cuti, duduk depan-depan yang dia boleh tengok muka kita. Dia boleh tengok muka kita, tengok dan dia tengok begitu. Di nazrah namanya orang-orang soleh ya. Baik. Lagi nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nafsu macam kita bilang lah, nak elak pada fitnah Dajjal macam mana? Ada doa ini, ada baca ini, ada buat ini, ada buat ini. Ini nafsu amarah ialah Dajjal dalam diri kita. Kedajalan dalam diri kita ya. Jadi begitu. Salah satu amalannya lepas sembahyang baca paling tidak 12 kali. La ilaha illallah 12 kali. Allah 12 kali. Hu 12 kali. La ilaha illallah. Kalau banyak dibaca meningkatkan mudah untuk kita daripada nafsul amarah naik kepada nafsul lawamah. Allah mudah daripada nafsul lawamah naik kepada nafsul mulhamah. Dia hanya untuknya, hanya dia yang maha besar, hanya segala-galanya untuknya, semuanya dia semua. Terus itu akan memudahkan kita sampai kepada nafsul mutmainnah. Semuanya tu ya, sangat mujarab ini. Ini yang tiga yang ini semua sangat mujarab. Tatap wajah orang alim sangat mujarab. Duduk bercampur dengan mereka sangat mujarab. Dan belajar kelas ilmu memang dah tentu. Mau tak mau kena proses ini, kena jalani. Kalau kita mati masih dalam nafsu yang lain tak ditegur oleh Allah. Yang ditegur oleh Allah Ta'ala hanya yang mati dalam nafsul mutmainnah. Yang lain tak diumpamanya, tak dapat naik rohnya. Roh jiwanya tak dapat naik. Hanya jiwa yang tenang saja naik dan ditegur siapa oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ila rabbiki. Dalam keadaan kamu reda dan diredai. Begitulah. Jadi semua tu tingkatan ya. Mudah-mudahan ya kita dapatlah Allah Ta'ala ubah nafsu kita sebelum kita mati, dapatlah naik, dapatlah merasa manisnya ibadat, dapat rasa membuat ibadat dan manisnya ibadat, dan dapat merasa sedihnya duka cita meninggalkan ibadat.
dan dapat rasa meninggalkan maksiat, dan dapat rasa enaknya dan seronoknya dan bersyukurnya meninggalkan maksiat. Sebab kita semua akan ditanya hati kita nanti ya, selepas mati kita. Dan kalau masih dalam keadaan amarah saja, macam-macam kita terhalang. Macam-macam. Kalau belajar ilmu tak pandai. Kalau amal tak ikhlas. Begitu. Kalau apa-apa tak sabar. Kalau ada apa-apa perkara tak insaf. Tapi kalau dalam nafsu yang tingkat tinggi tu, dia pergi makan angin pun dia dapat pahala macam-macam. Dia tengok itu dia renung dapat pahala. Dia tengok ini dia renung dapat pahala, semuanya tu semua ya. Dia duduk dalam rumah dewean saja pun dapat pahala. Kalau nafsunya masih lamar, cinta dunia, cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta gah, kau mengajar pun tak berguna. Na'udzubillah, dengan hati yang sombong, dengan hati yang angkuh. Sambung baca kitab kita sampai muka surat. Ya. 203. Dah nak habis juga ya. Kita dah sebut belum apa lepas khatam kitab ni nak baca kitab apa? Kitab apa? Makan ya. Pengajaran yang ke-30. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bermula harta itu hartaku jua. Bermula engkau itu hambaku. Maka hartamu itu daripada hartaku jua. Maka tiada bagimu melainkan barang yang telah engkau makan akan dia, maka engkau fanakan. Atau yang telah engkau pakai, maka engkau burukkan dia. Atau yang telah engkau sedekahkan, maka engkau taruhkan akan dia bagiku, dan engkau itu tiada bahagi. Maka yang satu itu bagiku, dan yang satu itu bagimu, dan yang satu di antara aku di antaramu. Maka adapun yang bagimu itu iaitu ilmu, dan adapun yang bagiku iaitu nyawamu, dan adapun yang antaraku dan antaramu iaitu daripadaku, iaitu daripada perkenankan dan yang daripadamu meminta doa. Dan yang daripadamu, pengambilannya itu ada mu. Subhanallah ya. Sebabnya apa tadi? Harta, semua harta Allah. Semua yang kita ada Allah punya. Yang Allah Ta'ala berikan kita semua tu pinjam saja, bukan kita punya. Ingat, kalau kita beli apa semua, kita bilang ni aku beli dan aku pakai sementara aku masih hidup, dan sementara benda ni masih dalam tangan aku. Besok orang lain pakai. Besok orang lain pakai. Kalau nak beli rumah, nak bikin apa, semua tuan-tuan kena ingat, jangan ikut syok sendiri. Lepas aku mati, siapa yang ambil alih ni? Siapa yang ambil alih rumah ni? Tak tahu. Maka kalau kau nak bikin cantik-cantik sekalipun, bikinlah dengan niat biar yang ambil alih lepas aku ni dapat yang benda yang elok. Lagi aku harap yang ambil alih lepas aku nanti orang salih. Ini rumah kita, tak perlu niatkan wakaf sekalipun. Tapi kita harap rumah aku ni niatkan lepas aku mati akan diguna pakai untuk perkara-perkara kebajikan. Maka kita, kalau gitu kita bikin indah, kita bikin elok pun tak menjadi apa ya. Jadi apa yang semua adalah hak milik Allah. Kecuali yang masih hak milik kita, yang dah jadi hak milik kita apa? Yang Allah kasih kita makan. Satu talam, ada epok-epok, ada kuih koci, ada apa. Yang kau punya tu semua kau punya ke? Yang kau dah makan tu aja yang kau punya. Yang lain baki orang lain punya. Paling tidak baki ayam punya pun ada dalam talam kau. Jadi yang kita punya, yang kita makan tu aja yang Allah Ta'ala berikan kita. Pakaian yang kita dah pakai, dah lusuh, itu dah yang Allah Ta'ala kasihkan kita. Berapa helai saja yang kita perlukan. Wang yang kita letakkan, kita berikan kepada jalan Allah, atau Allah Ta'ala simpankan untuk kita. Nanti yaumil akhir ada. Lepas itu kena buka akaun bank tuan-tuan sekalian. Jangan tak buka akaun bank. Salah orang kalau tak buka akaun bank tu salah. Mesti ada buka akaun bank. Kalau orang Indonesia, BNI, Bank Negara Indonesia. BNI itu BNI lah. Kita kena BNA, Bank Negara Akhirat. Kena ada. Kaunternya di mana? Itulah tabung-tabung masjid. Itulah apa, wakaf-wakaf. Itulah apa, sedekah-sedekah jariah. Itulah kaunter-kaunternya itu ya. Dan kalau kita dah ada akaun di sana, ya kita kena masuk sana. Dia ada saving dekat sana, dia ada simpan sana. Sebab di sana tak boleh drawnya tu, tak boleh dekat di neraka. Neraka tak ada ATM-nya. ATM-nya nak drawnya apa semuanya tu dalam syurga. Jadi kalau kau sampai masuk dalam neraka, apa, dah ada peruntukan. Dan Allah Ta'ala tu maha adil. Benda tu tak akan beku saja dalam syurga. Dia tunggu tuannya. Akan dapat.
Buat dia ikhlas-ikhlas. Sebab kalau hantar pun semua tak ada ikhlas, akaunnya tak masuk juga. Nanti bilang, ya Allah, aku kan ada akaun dalam syurga. Akaun apa? Kau bikin semua dengan tak ikhlas. Tak ada akaun. Akaun kau batal semua. Allah, ya. Jadi semua harta yang kita dah hantarkan tu semuanya akaun untuk sana, ya. Dan bahagi 3. Bahagiku, bahagianku, bahagianmu, dan bahagian antaraku denganmu. Bahagian antaraku denganmu. Maka adapun bahagianmu, apa tadi kita sebut, burukkan atau sedekah. Baik. Maka yang satu bagi. Dan satu itu bagimu, dan yang satu tu antara engkau dan aku. Maka adapun bagi itu, iaitu ilmu. Iaitu adapun bagimu itu ilmu. Bagi kita adalah ilmu. Allah Ta'ala beri ilmu. Kita dapat ilmu, itu dari Allah Ta'ala. Baik. Adapun bagi itu, bagiku itu nyawamu. Bagi kita, Allah Ta'ala beri ilmu. Itu untuk kita. Dengan ilmu, itu kita punya. Allah Ta'ala dah beri kita punya. Tak ada orang boleh curi. Betul tak? Tak ada orang boleh curi. Dan berserta dengan ilmu itu ialah package. Iaitu apa? Dengan mengajarnya. Dengan, kalau ada kemuliaannya. Dengan segala peningkatan makamnya. Pun orang tak boleh curi. Sebab dia punya datang daripada Allah Ta'ala. Allah berikan ilmu dengan package-nya sekali. Itu dia punya. His rightful ilmu. Dia punya rightful ownership. Maka tak ada orang boleh ambil. Tak ada orang boleh ambil. Baik, ilmu, ya. Dan ada pun yang bagiku, itu nyawamu. Yang bagi Allah Ta'ala nyawa kita. Bila-bila dia boleh ambil. Sekarang ni aja tengah tak ada sakit, tak ada apa, sihat walafiat. Atau putus nyawa. Boleh tak? Boleh. Bila-bila saja. Dan dah tertulis pun bila kita nak mati, bagaimana kita nak mati, pukul berapa kita mati, umur berapa kita mati, dah tertulis. Cuma kita saja yang tak tahu. Di sisi Allah Ta'ala dah tulis pun. Kemana kita pergi lepas mati pun Allah Ta'ala dah tahu. Maka ada pun yang antaraku dan antaramu, maka iaitu yang daripadaku, dan maka yang daripada aku, dan iaitu aku perkenankan, dan daripadamu meminta doa. Yang dua, yang ketiga ialah antara aku denganmu. Dua-dua boleh. Darimu, minta. Dariku, sama ada aku nak perkenankan ataupun tidak. Yang apa, untukmu, ilmu. Untukku, nyawamu. Yang untukmu dan untukku. Untukmu, berdoa, minta. Untukku, sama ada aku kabul ataupun tidak. Begitu, ya. Tak ada orang lain tahu. Ada taruh tak? Dan untukmu, untukku, dan untuk fulan dan fulan dan fulan. Kadang-kadang fulan kabulkan, kadang-kadang fulan tak kabulkan. Ada maksudkan tak? Kadang-kadang aku kabulkan, kadang-kadang fulan yang kabulkan. Kadang-kadang aku yang stop, kadang-kadang fulan boleh stop. Tak ada satu pun yang campur takbiran Allah Ta'ala. Allah bilang ya, ya. Allah bilang tidak, tidak. Hatta bala sekalipun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan apa boleh menimpa kami kecuali atas kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan bagi kami. Ya. Semuanya tu dari Allah. Tak ada satu pun. Jadi kau jangan nak masukkan segala makhluk dalam pembahagian antara Allah dengan hamba-hambanya. Amal jangan kau nak masukkan makhluk. Pengharapan jangan masukkan makhluk. Ilmu bukan datang dari makhluk. Datang dari Allah. Ilmu datang dari Allah. Ustaz itu sebagai perantara. Dia dipilih oleh Allah. Dia dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita dapat ilmu kita. Baik, ya. Hai anak Adam, warakkan olehmu dan padakan olehmu dengan sedikit. Nescaya engkau lihat akan daku dengan mata hatimu hal keadaan aku itu, iaitu pada tiap-tiap satu, dan sembah olehmu akan daku supaya sampai engkau kepadaku, dan tuntut olehmu akan daku supaya engkau dapat akan daku. Warakkan olehmu dan padakan olehmu dengan yang sedikit. Warak tu apa ya? Warak ialah mengelak, takut, cemas dari berbuat dosa walaupun sudah tidak ada kemungkinan buat dosa. Contoh warak, ya, bukan hanya pada bab makanan, ya. Warak macam mana, was-was macam mana, kalau dalam bab makanan lah, ya.
Kalau kita pergi pasar raya, tengok ayam, ada cap halal daripada pihak berwajib yang mengesahkan, ya. Kenapa tak beli, Bang Mat? Ni akan ada cap halal dan memang ada capnya. Dah disahkan memang halal. Kenapa awak tak beli? Aku bimbang tak siapa sembelih, tak termasuk ke mana ke apa. Itu namanya was-was. Bendanya dah okey tapi kau menjatuhkan dia. Kau mendowngradekan dia, sedangkan tanpa asas. Itu namanya was-was. Tapi Bang Mat, kenapa tak ambil beli ni, kan ada cap halal? Haram ke? Tak. Kalau saya nak beli boleh? Boleh. Tapi kenapa Bang Mat tak beli? Saya ada pilihan yang lebih baik. Saya suka pergi kedai sekian sebab saya tahu kedai tu ambil daripada orang pembekal ayam sekian, yang sebenarnya sendiri saya tahu namanya Wak Parto, orangnya kuat ibadat. Kan lagi mantap hatinya. Itu namanya warak. Dia tidak merendahkan benda ini tetapi dia meninggikan pilihan dia. Itu namanya warak. Kalau dia merendahkan ini, itu namanya was-was. Itu namanya was-was. Baik, warak adalah juga dalam segala hal. Segala hal adalah warak. Takut buat dosa. Dah ada anak, dah ada isteri, 4 lagi isterinya. Agak-agak dah jadi ustaz, agak-agak boleh terjatuh dalam dosa zina tak? Rasanya macam tak mungkin, ya. Itu pun jauhkan daripada perempuan. Tengok pun tak nak. Nak duduk pun tak nak. Nak layan WhatsApp pun tak nak. Tak mau ada sedikit pun berjumpa, terimbas, tercakap, nak buka sikit ruang pun, jangan kata nak buka ruang, nak buka satu talian pun dengan orang perempuan, tak nak. Na'udzubillah. Itu sikap orang-orang kalau warak. Dia tak nak mengelak dari kemungkinan. Handphone apalah salahnya? Kan, handphone apalah salahnya? Bukan nampak pun orangnya, kan? Tanya khabar ke apa ke dalam grup, kadang-kadang tak kenal pun orangnya, tapi kita tahu dia perempuan. Dia tak nak. Itu namanya warak. Kalau grup-grup yang ada campur perempuan dalamnya, dia tak nak masuk. Apalagi nak campur cakap, bual-bual apa semua, tak nak. Sangat. Kenapa? Wala taqrabuz zina. Jangan menghampiri zina. Dia bukan hanya tak hampir, jauh, pasang tembok, pasang dinding, pasang gunung dari zina. Itu namanya warak. Mengelakkan daripada kemungkinan dosa walaupun sudah tidak ada kemungkinan dosa. Warakkan dan berpada apa yang ada, cukup. Kerana dapat ini alhamdulillah, dapat ini alhamdulillah, Tuhan dah tentukan begini, ya begini. Tuhan akan kita menghadapi bersekian, ya sekian. Dah, begitu saja, ya. Baik. Nanti engkau akan dapat lihat aku dengan mata hatimu. Hal keadaan aku itu, iaitu pada tiap-tiap sesuatu. Kau akan nampak aku dalam hatimu. Apa pun Allah Ta'ala akan bukakan hijabnya. Kenapa? Yang penutup hijabnya tu ialah dosa. Dia dah tak ada dosa, bukan tak ada dosa, jauh daripada dosa kerana waraknya. Dan yang menutupkan dia tu ialah dunia. Dan dia tak ada dunia, dia kena apa yang ada cukuplah. Setakat makan ubi godok, cukuplah. Setakat bajunya 1-2 helai, cukuplah. Begitu, ya. Maka yang menghijabkan dia dengan Allah Ta'ala tak ada. Maka kalau tak ada, maka yang dinampak semuanya Allah. Nampak apa semua, tengok pokok, subhanallah. Tengok kucing, subhanallah. Tengok kereta, subhanallah. Semuanya subhanallah. Maha suci Allah, kau yang menggerakkan, kau yang hidupkan. Subhanallah, ya. Subhanallah. Pokok boleh begitu tengah panas. Kalau kita diri tengah panas, pagi sampai petang, demam. Dia dari pagi sampai petang, sampai malam, hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, tak demam pula. Subhanallah, ya. Pokok semua tu. Orang kalau ada hatinya gitu, dia akan ingat. Tengok pokok pun dia akan ingat Allah. Dia tengok apa pun ingat Allah. Terangkat hijabnya. Apalagi dalam ibadatnya. Apalagi tentang merenung akhirat dan syurganya. Semuanya hanya ingat Allah semata-mata. Ingat Allah semata-mata, ya. Ingat Allah. Tengok apa dia nampak Allah. Apalagi dalam mendapat kesusahannya, dia nampak Allah. Apalagi dalam ilmunya, dia nampak kewaspadaannya terhadap Allah. Apalagi dalam amalnya, dia nampak hamba menyembah kepada Tuhannya, ya. Baik. Dan sembah olehmu akan daku supaya sampai engkau kepadaku. Sembah pada Tuhan supaya sampai. Kau tak sembah Tuhan, kau tak sampai. Sampai pada apa? Sampai pada rahmatnya. Sampai pada apa? Tuhan terima engkau.
Dan sampai sinilah betul-betul punya sampai. Iaitu sampai kepada penerimaan Allah, redha Allah. Setelah kau di macam-macam uji di dunia, kau tak nampak Allah pun kau ibadat pada Allah, sembah Allah, patuh Allah. Barzah, nanti kau akan dapat mati dengan iman pada Allah, diizin oleh Allah Ta'ala. Itu sampai pada Allah Ta'ala. Dapat mati husnul khatimah, dapat satu sampai. Habis penutup dunia, sampai kepada khatimahnya husnul, bukan su'ul. Masuk barzah, dapat jawab soal kubur, semua tu. Sampai tu. Sampai kepada peringkat berikutnya. Bangkit mahsyar, sampai tu. Kehadiran Allah Ta'ala, dapat capai dengan tangan kanannya, apa semua begitu ya. Baik, nanti sampai olehmu. Dan tuntut olehmu akan daku supaya engkau dapat akan daku. Mintalah. Ya Allah, aku minta rahmatmu. Ya Allah, aku minta ridhamu. Ya Allah, aku minta hampir padamu. Kau minta, nanti dapat. Peroleh kau akan daku supaya dapat kau akan daku. Tak minta, tak dapat. Mintanya siapa? Dunia. Mintanya duit. Mintanya meniaga. Mintanya macam-macam. Tak maaf tuan dia. Tolong cakap sikit dia tentang tak kanaknya. Sekarang kita tengok dalam YouTube ya. Macam-macam tau diviralkan. YouTube ni benda ni datang sendiri tau pada kita. Ya, kadang-kadang kita tak tahu macam mana dia boleh datang ke handphone kita. Cerita itu cerita ni. Katanya pasal saking banyak sangat orang tengok, namanya jadi viral. Maka yang benda-benda viral tu pihak AJK YouTube masukkan dalam phone kita. Jadi kita boleh keluar. Begitu ya. Boleh gitu kan? Begitu ya caranya kan? Dia punya pengelola YouTube-nya lah. Begitu. Kita tengok belakangnya orang sekarang ni. Banyak orang ya. Tak ada kanaahnya ya. Sikit-sikit tak terima. Pergi kedai tak dilayanin baik aja. Oh, ini macam ke kedai? Terus di internetkan, diviralkan. Kedai ni tak bagus. Dia nak biar sampai orang tak pergi kedai tu sampai sepi. Apa-apa sikit saja tak terima. Sikit-sikit saja tak terima. Sikit-sikit tak terima, internetkan. Sikit-sikit tak terima, internetkan. Adakah buat begini, adakah buat begini. Allah, tak ada sifat sikit lebih kurangnya. Tak ada sikit sifat lebih kurang tolak ansur kita sama orang Islam. Ya, tak ada sikit begitu. Tak apalah ya. Apalagi nak rasa romongso diri dia yang bersalah. Yang nama aku mesti kena dilayan dengan sebaik-baiknya. Yang nama aku mesti kena dapat layanan seistimewa. Yang nama aku memang tak boleh dikacau, tak boleh jentik walau sedikit sekalipun. Allah, susah kita nak cakap ya. Mana redanya, mana tolak ansurnya. Dia gunakan internet ini untuk luahkan dia punya geram sama orang tu. Kau tak suka, kau jumpa dia seorang cakap. Tuan, kenapa buat begini ya? Awak meniaga, saya datang nak makan kedai awak. Sudahlah macam gitu. Dia ambil gambar. Hantar satu dunia yang tak ada kena mengena, yang tak tahu pun jadi boleh dapat tahu. Berdosa tau, kau umpat satu negeri tau. Kau umpat kepada satu negeri. Ingat dosa besar. Dosa jadi umpat tu boleh dosanya lebih dahsyat pada zina ya. Sebab nak minta ampunnya susah. Kalau umpat orang satu negeri susah. Kau pergi umpat orang satu Indonesia. Wah, kita orang Malaysia. Taruhlah kita umpat orang Indonesia. Oh, orang Indonesia tu memang begini. Wah, yaumil akhir akan timbul. Sekian hari bulan sekian. Bulan anda mengatakan orang Indonesia begini. Semua. Ya. Pak, pahalanya Pak, pahala. Oh, Indonesia semua berapa ramai? 200,000 200 juta itu yang hidup, yang dah mati dari zaman Soekarno sampai akhir zaman. Banyaknya. Ya kami semua Indon Pak. Bapak sebut Indon ya kami. Alamak, itu kau umpat satu negeri. Ini Bangla ni, orang Bangla ni memang begini. Bangla, kat saya nanti, abang, pahala abang. Abang sudah cakap saya Bangla abang. Abang tengok saya ni Bangla. Oh, berapa juta Bangla. Allah, kau umpatlah. Kalau kau tak suka, dianya saja kau cakap. Itu kalau umpat orang satu kaum, satu bangsa. Yang ada orang umpat satu orang tapi kepada satu kaum. Kalau dia masukkan internet, dia umpat satu orang. Tetapi diumpatkan kepada satu kaum. Dia macam mana lagi dosanya? Dia umpat satu orang tapi diumpat kepada si A, umpat kepada si B, umpat kepada si C, umpat kepada 3 orang. Kan lain dosanya dengan umpat kepada satu orang. Diumpat kepada satu dunia, orang yang kenal tak kenal pun diumpatkan. Kalau masuk YouTube tu kan maknanya gitu. Orang kenal, orang tak kenal, orang tahu dia, orang tahu pakcik kedai tu, tak tahu, semua diumpatkannya belaka. Jahat. Maknanya sangat jahat. Orang kalau kacau kita saja, kita pergi mana, pergi pasar je tuan. Tadi pakcik tahu tak pakcik, saya pergi kedai sana, ada ke makcik tu layan saya nasi lemak begini-begini? Pakcik tu pun tak kenal makcik tu, pakcik tu pun tak kenal kita. Pakcik tu, kita pun tak kenal pakcik tu, makcik ni pun tak kenal pakcik tu, kita sama. Bagus tak? Kan tak bagus namanya.
Sekarang banyak kita dan tak malu boleh keluar dalam internet. Air tak senang hati tau. Adakah begitu, macam mana nak berniaga? Macam-macam keluar cakap begitu. Puas hati, siap hati. Yaumil akhir nanti kau kena panggil semua. Yang kau aibkan tu semua akan tampil. Allah, seram sikap orang sekarang itu. Namanya apa tahu? Disebutnya sebagai apa tahu? Netizen. Betul ya? Betul kan? Netizen, semuanya begitu. Kena hati-hati. Netizen tak netizen. Kau kena jawab yaumil akhir semua tu. Yang ngumpat dengan yang menyokong, yang kepo-kepo pun banyak. Maka tu, iya memang manalah patut yang padan muka dia begini-begini. Allah, tengok astagfirullahalazim. Berlindung sama Allah Ta'ala. Tak takut Allah. Macam nak bikin apa-apa suka-suka. Semua tu. Itu ngumpat elektronik namanya. Kalau puasa ya batal. Suruh muntah, blokean, keluar daging ketul-ketul tu. Kita habiskan sikit. Hai anak Adam, apabila adalah engkau itu seperti mereka itu, yang masuk mereka itu akan neraka dengan sebab fasiknya, dan ulama yang masuk neraka dengan sebab dengkinya. Allah. Dan saudagar masuk neraka dengan sebab khianat, dan utus yang masuk neraka dengan sebab jahilnya. Ya. Baik, kita tengok ya. Apabila engkau itu seperti mereka itu, na'udzubillah, ini kategori. Jangan jadi, maksudnya jangan jadi seperti itu ya. Iaitu masuk neraka. Orang masuk neraka kerana fasiknya, kerana buat dosa. Fasik tu apa? Buat dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Dosa besar tu macam mana? Dosa kecil dikekalkan jadi dosa besar. Dosa kecil dipandang enteng. Alah, bukannya aku buat, aku tengok aja. Kau panggap enteng, jadi dosa besar. Dosa kecil kalau rasa macam, alah senang aja nak tobat, tak ada apa-apa, itu jadi dosa besar. Tu orang fasik ya. Ulama masuk neraka dengan sebab dengkinya ya. Na'udzubillah. Ulama dengkinya jahat sekali. Paling jahat sekali dengkilah antara orang alim dengan orang alim. Takut sekali. Kalau orang alim satu dicerca orang, kau takutnya ini nombor satu. Ini satu kau takut dulu. Kalau dah satu doktor, kutuk satu doktor, mungkin betul. Satu tukang kayu, kutuk satu tukang kayu, mungkin betul. Satu ustaz, kutuk satu ustaz. Satu gulangan ulama, satu takut dia yang mengutuk tu terkena dengki. Masuk dalam grup ini. Na'udzubillah. Kadang-kadang yang dengki bukan antara yang bukan ahli sunnah dengan ahli sunnah satu hal juga. Sesama ahli sunnah, sesama manhaj, sama masyrab pun boleh umpat, boleh dengki, boleh apa semua. Na'udzubillah, tu namanya dengki ya. Na'udzubillah. Saudagar masuk neraka kerana khianat. Tipu barangnya, ada tipu dagangnya, ada yang rosaknya, tak dikaburkannya, tak dimaklumkan pada pembelinya tu ya. Khianat. Dan utus yang masuk neraka dengan sebab jahilnya ya. Masuk neraka pasal jahil, tak belajar, kena jahil. Dan orang yang berbuat satu masuk neraka dengan sebab taksirnya. Buat, bukan tak buat, tapi masuk neraka. Tapi dengan taksirnya, kena cuainya, buat pun masuk neraka juga. Buat amal, buat baik. Tapi dengan cuainya, tak dijaga niatnya, tak dijaga sempurnanya. Sembahyang, tapi kencingnya tak tos. Sembahyang, tapi khusyuknya tak jaga. Sembahyang, tapi tak ikhlas. Bukan kira ibadat. Ada buat, tapi taksir. Dan orang yang buat ibadat masuk neraka dengan sebab riaknya. Allah, semuanya ada bahagian masuk neraka ya. Orang alim pun ada bahagian masuk neraka. Orang ibadat pun ada bahagian masuk neraka. Dan orang kaya masuk neraka dengan sebab takaburnya. Dan orang fakir masuk neraka dengan sebab dustanya. Allah, orang kaya pun masuk neraka. Kan dia boleh sedekah dapat syurga. Dia kok masuk neraka, dia peluang syurga kan banyak. Dia punya peluang syurga kan banyak. Tapi pasal dia takabur, habislah. Orang miskin kan begitu. Dustanya. Ya Allah, kenapalah saya tak ada nikmat? Tak ada nikmat, kau dah dapat macam-macam nikmat, kau bilang tak ada nikmat. Dusta tu ya. Tuan, tolonglah saya sempit dan susah begini. Buat cerita, amboi. Dusta. Dia dah fakir. Nak pergi minta sedekah pakai baju lebih terpaling buruk daripada kefakiran dia. Dusta. Menunjukkan bahawasanya dia tersangat paling teruk punya dusta. Punya fakir. Dusta tu namanya. Maka bahawasanya orang yang menuntut syurga itu sabit dengan perbuatan yang diperbuat akan dia. Jadi nak minta syurga, ini semua buat.
Tetapi semua boleh ada bahagiannya dalam neraka. Nak syurga, kena sabit dengan perbuatannya. Betul-betul kerana Allah Ta'ala. Pelajaran yang 31, insya-Allah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Doakan tuan-tuan ya, mudah-mudahan segala urusan beres, semua urus ya, sehingga dapat selamat kembali. Mari kita dapat sambung belajar, dapat sambung ibadat sama-sama pada Allah Ta'ala pada sakit baki usia. Penatlah dah tua-tua, nak pulang balik. Saya tengah mohon kerakyatan. Dulu saya tak mohon. Pasal apa? Aku tak kuasa nak leceh-leceh. Ada semenjak PKP ni payah, saya tengah mohon. Ini semua dalam prosesnya lah ni. Saya dalam prosesnya. Doakan dia, mudah-mudahan semua senang. Bukan pasal dulu tak mohon, bukan pasal belum cukup suka Malaysia. Dan sekarang mohon pasal dah benci Singapura. Mana Allah Ta'ala letakkan pun aku duduk. Afrika pun Afrika lah. Hong Kong pun Hong Kong lah. Singapura pun Singapura lah. Batu Pahat pun Batu Pahat lah. Ini untuk kemudahan pentadbiran sahaja. Mana Allah Ta'ala letakkan semua itu, semua selesa ayam belaka semuanya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab.